Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Juhadi Hazim bin Safi'i. Nombor matrik 058640. Sekarang saya ingin membahaskan tentang tajuk hukum taklifi dan hukum wadi'i. Yang pertama, wajib. Wajib ialah satu perbuatan yang dituntut oleh syarak kepada orang-orang yang mukallaf untuk mengerjakannya sebagai tuntutan yang mesti dikerjakan. Tuntutan itu adalah tuntutan yang putus berdasarkan dalil zanni dan ada kesamaran padanya. Sebagai contoh, melaksanakan solat, zakat, berpuasa dan mengerjakan ibadat haji kepada mereka yang mampu melaksanakannya. Firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu 'alan nas hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, yakni Kaabah, iaitu sesiapa yang mampu dan kuasa untuk sampai kepadanya. Terusnya, haji adalah hukum kelima yang wajib dilaksanakan seperti yang tertakluk dalam rukun Islam. Kewajipan agama ini hendaklah dilakukan oleh umat Islam sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup mereka bagi berkemampuan dan larat mengerjakannya. Haji menunjukkan perpaduan dan persaudaraan dalam kalangan Muslim serta penyerahan jiwa kepada Allah. Ziarah ini dilakukan pada 8 hingga 12 hari bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam takwim Islam. Selain itu, segala perintah Allah yang meminta supaya melakukan sesuatu perkara dengan tuntutan yang pasti. Oleh itu, hukum wajib adalah perkara yang diberi pahala kerana melakukannya dan tidak disiksa kerana meninggalkannya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maknanya, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan kerana berpuasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang difardukan oleh Allah. Umat Islam juga dikehendaki menahan diri daripada menipu, mengeluarkan kata-kata buruk atau sia-sia, serta bertengkar atau bergaduh. Hal ini kerana puasa merupakan medan latihan untuk memupuk kesabaran, kejujuran serta bertolak ansur dalam diri. Seterusnya, sunat. Sunat iaitu suatu tuntutan daripada seorang mukallaf supaya melakukannya, tetapi tuntutan itu boleh dikatakan juga sesuatu yang tidaklah mesti atau sesuatu yang diberikan pujian kepada pelakunya, tetapi yang meninggalkannya tidak dicela. Contohnya dalam menulis hutang piutang seperti yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadaynatum badainin illa ajalin musamma faktabuh. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan hutang piutang yang diberi tempoh sehingga suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya. Menurut jumhur ulama, kitab Allah yang meminta supaya melakukan suatu tuntutan dengan cara tidak pasti. Hukum sunat, perkara yang diberi pahala kerana melakukannya, tidak disiksa kerana meninggalkannya. Contohnya seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang di atas tadi. Menurut ulama Hanafi, kitab Allah yang meminta supaya melakukan suatu tuntutan dengan cara tidak pasti. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asy Najmi bin Ahmad Syahrul Nizam, bernama matrik 058817. Jadi saya akan menyambung pembincangan sahabat saya tadi. Jadi hukum taklifi yang ketiga iaitu haram. Haram ialah satu perbuatan yang dituntut oleh syarak kepada orang-orang yang mukallaf untuk meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Sesiapa yang melakukannya dianggap penjenayah agama dan berhak menerima kejian dan balasan sesaan di akhirat kelak. Sebaliknya, sesiapa yang patuh dan tidak melakukan perkara yang haram, maka layak menerima pujian dan ganjaran pahala. Antara dalil tentang haramnya daging khinzir iaitu firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama alaikum maitatu wad dama wa lahmu khinzir. Yang bermaksud,
sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi. Allah Ta'ala telah mengharamkan secara jelas akan daging khinzir pada firman-Nya dalam Al-Quran. Oleh itu, menjadi tuntutan kepada kita untuk menjauhkan diri daripada perkara yang haram supaya segala ibadat yang dilakukan oleh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita dapat menjadi seorang Muslim yang sempurna dan taat akan segala suruhannya, meninggalkan segala larangannya. Seterusnya, selain itu terdapat juga dalil lain berkaitan dengan haram ini. Antara dari pengharaman zina secara mutlak. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran juga. Firman Allah Taala dalam surah Al-Isra ayat ke-32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatu wa sa'a sabila. Yang bermaksud dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yakni yang membawa kepada kerosakan. Jelaslah maksud jangan mendekati dalam Al-Quran menunjukkan bahawa semua sarana yang membawa kepada zina seperti pandangan mata, sentuhan dan berkhalwat adalah haram dan wajib dijauhi. Walaupun dikira sebagai dosa-dosa kecil, apabila dua orang itu melakukan zina, maka hendaklah dijatuhkan pada mereka hukum hudud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya adalah hukum makruh. Perbuatan yang lebih utama ditinggalkan daripada dilakukan, atau perbuatan yang dituntut syar'i untuk ditinggalkan oleh seorang mukallaf tanpa paksaan dan bukan merupakan keharusan. Makruh ni terbagi kepada dua. Yang pertama, daripada bentuk kata yang dengan sendirinya menunjukkan makna. Yang kedua, bentuk kata larangan yang disertai indikasi yang memalingkan makna tahrim ke makna qahr. Contoh yang pertama, hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah memakruhkan kamu berpraduga dan berprasangka, banyak bertanya dan boros. Dan hadis lain, perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Contoh yang kedua, daripada surah Al-Ma'idah ayat 101, yang maksudnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu nescaya menyusahkan kamu. Indikasi yang memalingkan makna tahrim ke makna qahrah terdapat pada kalimat selanjutnya dalam ayat yang sama. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, nescaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendapat jumhur dan ulama Hanafiyah. Menurut pendapat dan istilah jumhur ulama, menurut mereka makruh hanya satu jenis, yakni apa yang sudah diperjelaskan tadi. Yang kedua, menurut ulama Hanafiyah, makruh ada dua jenis. Yang pertama, makruh tahrim, perbuatan yang dituntut paksa oleh syar'i untuk ditinggalkan mukallaf berdasarkan dalil yang dhani, yang zon, bukan berdasarkan dalil qat'i, seperti melamar perempuan yang masih dalam lamaran orang lain dan jual beli barang yang masih dalam transaksi orang lain. Dalil kedua, hal itu adalah hadis ahad yang merupakan dalil zon. Menurut Hanafiyah, makruh tahrim setingkat dengan wajib. Yang kedua adalah makruh tanzih, perbuatan yang dituntut syar'i untuk ditinggalkan mukallaf tetapi bukan suatu bentuk keharusan, seperti makan daging kuda dalam peperangan demi memenuhi kebutuhan dan wuduk dengan air dalam bejana yang sudah diminum burung. Hukum makruh tanzih adalah pelakunya tidak berdosa dan tidak mendapat seksa, tetapi hanya dianggap meninggalkan yang utama dan meninggalkan yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Zabri. Nama metrik 088366. Jadi saya akan menyambung perbincangan kepada rakan saya dari hukum taklifi, iaitu harus. Harus atau mubah adalah apa yang diberikan oleh Allah kepada mukallaf, kita ni ialah mukallaf, antara melakukannya atau meninggalkannya. Jadi tidak ada pujian dan celaan bagi yang melakukan atau meninggalkannya. Ada juga yang menyebut harus atau mubah dengan halal. Mubah boleh diketahui dengan beberapa perkara. Di antaranya adalah firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 21. Wa kulu washrabu wa la tasrifu. Maksudnya, dan makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Jadi mukallaf dibenarkan untuk memilih segala jenis makanan yang mubah dengan menyantap mana yang dikehendaki dan membiarkan yang lainnya. Seperti mana juga dia diperkenankan untuk tidak menyantap makanan pada waktu yang tertentu.
Akan tapi secara keseluruhan, yang namanya menetapkan dan kentut untuk dilakukan kerana dengannya manusia boleh bertahan hidup. Dan menjaga keberlangsungan hidup adalah tuntutan atas setiap mukallaf. Selain itu, mubah juga boleh diketahui dengan mengungkapkan dengan sirah perintah namun dengan petunjuk yang mengalihkan dari wajib kepada mubah. Jadi firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, "Wa idza halaltum fastadu." Maksudnya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Mana ayat sini ialah jika telah selesai melaksanakan ihram haji, maka berburu dibolehkan. Selalunya ayat berbunyi sebegini adalah ayat suruhan, tapi dalam ayat ini ia bermaksud memberi hukum harus. Bukan suruh, sebab sebelum ini telah ada ayat larangan. Maka boleh berburu binatang selepas tahallul. Wallahu a'lam. Jadi kita beralih pada hukum wada'i. Antara hukum wada'i ialah sabab. Jadi makna sabab ini dalam bahasa Arab ialah sesuatu yang menghantarkan kepada tujuan apapun. Sementara dari sudut istilah, maknanya adalah apa yang dijadikan syariat sebagai pengenal terhadap sesuatu hukum syari di mana hukum tersebut ditemukan ketika sebab itu ada dan tidak ditemukan apa keberadaan sebab itu juga. Dengan demikian, sebab dapat didefinisikan menjadi setiap perkara yang mana Allah menjadikannya sebagai tanda akan adanya satu hukum. Dan ketiadaannya menunjukkan ketiadaan hukum tersebut. Jadi firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi maksudnya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Jadi ini adalah satu contoh ayat sabab. Ini adalah hukum hudud. Dalam ayat ini, mencuri menjadi sebab adanya hukum potong tangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Seterusnya, hukum wada'i yang seterusnya, syarat. Syarat ialah suatu perkara yang diperlukan kewujudannya untuk sesuatu perkara yang lain dan ia tidak termasuk dari sebahagian sesuatu yang lain. Umpamanya wuduk, masuk waktu solat dan menghadap kiblat. Semuanya itu adalah syarat untuk solat sedangkan ia adalah di luar dari sembahyang itu. Begitu juga dengan kehadiran saksi perkahwinan. Kehadiran dua orang saksi dalam akad perkahwinan adalah menjadi syarat sah perkahwinan itu sedangkan ia adalah di luar perkahwinan tersebut. Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'abain. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dengan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua buku lali. Maknanya mengambil wuduk sebelum memulakan salat adalah wajib kerana berwuduk adalah syarat untuk melakukan salat. Jika seseorang mengerjakan salat tanpa berwuduk, maka salatnya tidak sah. Oleh itu, setiap orang perlu untuk mengambil wuduk sebelum memulakan solat untuk solatnya diterima. Jadi seterusnya hukum wada'i yang ketiga iaitu manik. Manik ialah sesuatu perkara yang menegah seseorang melakukan sesuatu perbuatan. Dan jika sekiranya perkara yang menegahkan itu ada, maka tidaklah boleh dilakukan sesuatu perbuatan itu, atau dengan lebih ringkas, wujud ni sesuatu menyebabkan ketiadaan hukum. Sebagai contoh, perempuan yang kedatangan haid ataupun nifas, menegahkan dia ni sah solat disebabkan adanya haid dan nifas tersebut. Jadi sabda Rasulullah SAW dalam hadis diangkatkan kalam, yakni tidak dikenakan dosa ke atas 3 golongan, iaitu orang yang tidur sehinggalah dia terjaga, yakni dari tidurnya, dan kanak-kanak sehinggalah dia balik, dan daripada orang gila sehinggalah dia sedar, yakni dari gilanya. Jadi menerusi hadis ini, baginda SAW telah menjadikan tidur kecil, yakni usia muda, dan gila sebagai manik atau halangan daripada dikenakan dosa terhadap tindakan kesalahan yang bersalahan dengan syarak. Jadi manik ni terbahagi kepada dua, iaitu manik kepada hukum dan manik kepada sebab. Jadi kesimpulannya, kita mestilah memahami konsep manik ni supaya tidak berlaku perselisihan apabila kita mengeluarkan hujah atau mengajarkannya kepada orang lain. Seterusnya, sah. Sah ialah suatu perbuatan yang cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya mengikut perhitungan atau ketetapan syarak, sama ada di dalam aspek peribadatan atau akad, munakahat dan muamalat.
Sah ibadat menurut ahli fiqh ialah berlakunya ibadah itu dengan cara menggugurkan tuntutan syarak yang tidak perlu dikodokkan. Contohnya, mengerjakan solat dengan berwuduk beserta dengan aturan-aturannya yang tertentu dan dikerjakan di dalam waktunya akan menggugurkan tuntutan kodok. Sah muamalat atau munakahat ialah harus mengambil manfaat sesuatu harta atau barangan yang sudah dijual beli dengan ijab dan kabul yang telah diperakui oleh syarak, dan halal jima' dengan seorang perempuan setelah akad nikah mengikut syarat-syarat yang tertentu. Firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 97, maksudnya, sesiapa yang mengerjakan amal soleh sama ada lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan beri alasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ayat yang lain, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 39, maksudnya, dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang tetap, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila dia tanginya air itu, ia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Baik, seterusnya, hukum wad'i dari segi batal. Batal ialah sesuatu perbuatan yang merupakan ibadat atau akad yang tidak lulus dari segi hukum syarak, atau sesuatu perbuatan yang tidak cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya mengikut perhitungan atau ketetapan syarak, sama ada di dalam peribadatan atau akad munakahat atau muamalat. Sebagai contoh, batal pada peribadatan ialah mengerjakan solat tanpa wuduk atau tidak mengikut peraturan. Batal berasal daripada kalimah Arab bermaksud keciciran. Definisi batal secara umumnya mempunyai pengertian mutlak keagamaan dengan maksud perlakuan-perlakuan baik yang tidak menghasilkan pahala di akhirat kelak. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamathali safwani 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-294. Oi, sekejap aku nak tutup ni. Ya, berapa minit je? Jadi seterusnya kami akan menyambung perbincangan berkaitan dengan tajuk Al-Hakim, Mahkum Fi dan Mahkum Alaih. Jadi Al-Hakim adalah pembuat hukum yang menetapkan hukum, yang memunculkan hukum, dan yang membuat sumber hukum atau yang menemukan hukum, yang menjelaskan hukum, dan yang memperkenalkan hukum, dan yang menyingkap hukum. Jadi di bawah ni menunjukkan dalil berkaitan dengan Al-Hakim ni pada surah Al-An'am ayat ke-57. Jadi Al-Hakim yang mutlak hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dengan adanya manusia, maka untuk menegakkan hukumnya, Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan risalah tersebut. Kemudian setelah Nabi tiada, tugas itu menjadi tugas para mujtahid, ulama serta umat Muslim itu sendiri untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Al-Mahkum Fi. Mahkum Fihi adalah perbuatan seorang mukallaf yang berhubungan dengan perintah syarak. Seperti perbuatan yang berkaitan dengan tahrim, maka perbuatan itu dinamakan haram. Sekiranya perbuatan itu berkaitan ijab, dinamakan wajib. Contoh, perbuatan sembahyang itu wajib hukumnya. Syarat-syarat mahkum fi. Perbuatan yang ditaklifkan itu diketahui oleh mukallaf dengan jelas supaya dapat melaksanakannya mengikut cara dan bentuk yang dituntut. Seterusnya, perbuatan yang ditaklifkan mampu dialukan atau ditinggalkan oleh mukallaf. Yang pertama, tidak sah taklif perkara mustahil, seperti berlawan sah dan batal. Contoh, tumbuh pokok tanpa benih. Yang kedua, tidak sah taklif perkara berkaitan dengan tabiat, seperti kasih sayang, duka cita dan marah. Dan yang terakhir, tidak sah taklif supaya orang lain melakukan perbuatan, seperti ditaklifkan kepadanya supaya jirannya berpuasa.
Seterusnya untuk mahkum alaih. Mahkum alaih ialah seorang mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syarak. Mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenali titah Allah, iaitu mukallaf menjadi objek tuntutan hukum syarak. Mahkum alaih bererti orang mukallaf, orang yang layak dibebani hukum taklifi. Syarat-syarat sah taklif. Mukallaf mampu memahami dalil taklif dengan sendiri atau melalui perantaraan orang lain. Oleh itu, gila kanak-kanak tidur dan lupa tidak ditaklifkan. Mukallaf hendaklah mempunyai keahlian, iaitu kelayakan untuk dibebani dan kelayakan membuat pilihan melaksanakan apa yang ditaklifkan. Oleh itu, orang yang dipaksa kufur tidak berdosa. Yang ketiga, bahagian ahliyah. Ahliyatul wujub, kelayakan manusia untuk menerima hak-hak atau tanggungjawab atau kewajipan. Ahliyatul adab, kelayakan mukallaf untuk melaksanakannya, seperti mumayyiz, berakal. Hilangnya keahlian al-adab, sama sekali kanak-kanak dan orang gila membunuh, maka tidak dibunuh balas. Mempunyai keahlian al-adab yang kurang, seperti kanak-kanak mumayyiz, hingga belum baligh atau lemah akalnya. Faedah kepada diri, terima sedekah sah walau tanpa izin wali. Bahaya kepada diri, sedekah sebagai contoh, sedekah dan wakaf adalah batal walau izin wali. Ada faedah dan ada bahaya. Sebagai contoh, sah bila izin wali dan tidak sah tanpa izin. Yang ketiga, mempunyai keahlian al-adab yang sempurna, seperti golongan baligh dan berakal. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.